أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi tetamu-tetamu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetamu-tetamu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita pada pagi yang penuh berkat ini yang dalam bulan Rejab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, saya nak ulang baliklah. Mungkin ramai yang lupa kot. Ustaz-ustaz kita yang telah mengajar bercerita tentang soal bulan Rejab. Ramai saya melihat, perhatikan, orang memandang remeh kepada bulan Rejab. Sama ada sebab jahil wal tukir ataupun sebab malah ataupun tak tahu. Tapi bagi orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, orang-orang yang sentiasa mengikuti majlis ilmu, Allah Ta'ala akan beri permudahkan dia, memberi faham kepada dia hal-hal agama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Taala nak bagi dia kebaikan, Allah Taala bagi faham dia kepada agama. Jadi apabila dia faham kepada agama, maknanya apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat, maka kita faham. Hari ini saya melihat bahawa bulan Rejab, tuan-tuan ni, sebab bulan Rejab ni sebenarnya bulan yang amat besar nilai dia. Sebab kalau kita tengok perkataan Rejab, Rejab itu sendiri pun dia maknanya yang luar biasa. Rejab. Tuan tahu tak mana Rejab mana apa? Tahu tak tahu ni macam bela ni. Omar dah nak pergi ke kubur dah, tapi dia macam bela lagi Rejab. Ini masalah kita. Hadir dari ilmu tapi bela. Itu masalah otak separuh. Sebab suka makan telur masak separuh, separuh faham. Rejab maknanya ialah Rajab tarjib. Faham ni? Baru tahu. Teruknya kita. Pangkat tu bersilang atas meja, atas meja betul. Atas bau bersilang pangkat. Atas bau balok. Rejab tak tahu lagi. Beratlah tuan-tuan ni. Rejab maknanya tarjib. Maksudnya ta'zim, mulia. Nak beri faham, saya nak faham tuan-tuan ni. Rejab tarjib, maksudnya ta'zim. Ta'zim ni maksudnya Allah Ta'ala memuliakan bulan Rejab. Allah Ta'ala mengangkat bulan Rejab. Dia bukan main-main. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini ialah 23 Rejab. Ada sikit lagi, ada berapa hari lagi tu? Berapa hari lagi Ustaz? Ustaz pun lupa hari dah. 7 hari. 7 hari lagi. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ada kesempatan lagi untuk kita memaksimumkan. Sebab bulan Rejab ini adalah bulan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 36.
Ini saya tadi sejak ni. Memang ni kita ada 12 Allah sebut. Allah Ta'ala kata dalam surah Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi inna iddatash syuhuri indallahi sanashara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Darinya, maknanya Allah Ta'ala kata sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala ini ada 12 bulan. Dan dijadikannya ialah langit dan bumi. Minha maknanya dalam 12 bulan itu arba'atun hurum. Maknanya ada 4 bulan haram. Bukan haram jadah. 4 bulan haram maknanya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita kata tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sebab 4 bulan haram ini yang Allah sebut ini diharamkan berperang. Maknanya ketika 4 bulan haram ini, makanya tak ada peperangan pada waktu itu. Sebab apa? Sebab tadi maknanya haram yuharrimu, makna haram makna hormat. Antaranya bulan yang disebut 4 tadi ialah bulan apa tuan-tuan? Bulan apa? Kita tanya depan ni. Di depan ni kalau ikut sekolah sains orang yang cemerlang lah, yang belajar dapat 9A, 12A, straight A lah. Yang belakang tu memang makbul, lemah. Kalau apa kita lemah di belakang, di dinding, yang uzur, yang sakit belakang, sakit buah pinggan, stroke, tak boleh gerak mana-mana, jojong duduk. Betul ustaz ni? Ustaz tak tanya-tanyalah, ustaz ni memang mumtaz. Cemerlang, tengok ustaz. Meja gambar masya-Allah depan ni. Sebab tu dulu pada sahabat dulu kalau belajar ilmu dia rapat lutut tuan-tuan ni. Sebab melanggar hati-hati. Sahabat dulu tuan-tuan, sahabat sekarang tepi-tepi tiang, tepi tabung duduk. Tepi pintu, tepi-tepi jam nak tengok. Sahabat-sahabat sekarang. Sahabat Nabi people. Tuan-tuan jadi yang depan ni tanya yang di merah ni, yang ada purple. Depan ni kalau kau dah meja lain tak jauh. Itu gangguan syaitan nama dia kalau dia jauh. Apa yang bulan 4 tadi? Tanya Haji. Betul Haji. Yang pertama apa? Yang pertama ikut susunan, bukan ikut sengit-sengit terabur tak? Bulan apa? Kurang makan kismis. Banyak makan takoyaki. Pening makan takoyaki. Pertama ialah Zulqa'dah. Siapa? Bukan Zulkifli. Ustaz jangan bocor soalan dalam kubur masing-masing. Zulqa'dah, bukan Zulkifli Zulqa'dah. Yang kedua Zul apa ni? Zulhilmi panglima kita. Zulhijjah. Yang ketiga Asudah. Ini selibet ada. Macam mana ni jemaah kita ni? Paman. Macam kena seteruk je. Ialah pagi-pagi ni. Sebab tu tuan-tuan, waktu pagi ni antara waktu pagi yang mulia insya Allah Ta'ala waktu subuh. Tuan-tuan waktu subuh. Sebab tu kalau orang-orang yang qiyamul lail pada waktu pagi, dia bangun awal sebelum fajar, dia mandi, dia segar, psikologi dia psikomotor yang mantap. Tengok ustaz kita. Anak pun ramai ustaz kita. Sebab bangun pagi mandi. Saya mandi dalam pukul berapa saya mandi? Tak ingat lah. Pukul 4. 4:30 mandi. 4:30 dah mandi. Bukan mandi wajib. Tengok mentaliti orang ada ilmu atau ada ilmu. Orang tak ada ilmu nampak tu ilmu kebatinan je nampak. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita bangun pagi badan kita dalam keadaan
segar. Otak kita berfungsi 100% waktu pagi. Sebab tu orang-orang al-hafiz, al-hufaz, dia berhafaz Quran waktu pagi. Kita bangun pagi baca WhatsApp. Kan? Sebab tu orang yang bangun pagi lambat selepas subuh, dia kemamai. Otak dia bodoh. Otak dia bodoh. Nampak nasib laut dia nampak. Tanya bulan Muharram, bulan Jahannam berapa? Dia tak ingat. Zul apa? Zulkifli. Sepatutnya Zulhijjah, Zulqaidah. Itu kan. Sebab itu tuan-tuan, kehidupan orang mukmin ini dia bermula sebelum fajar. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Perbezaan kehidupan orang-orang Islam dengan orang yang bukan Islam ialah orang Islam bermula hidupnya ialah sebelum waktu fajar. Sebab itu di antara fadilah yang paling besar dalam bulan Ramadan ialah bersahur. Itu melatih kita supaya kita biasa bangun pagi. Bila orang yang bangun pagi ni, sebab tu kali orang kata bangun pagi ni murah rezeki. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala baik. Jadi antara bulan-bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala bulan payah haram itu ialah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana. Masya Allah, ini memang tahap makbul ni kalau rizak ni. Barik lana Rajab wa Sya'ban. Saya syadakan untuk EJK Masjid lepas scan suhu pakai mask kismis. Percuma depan tu boleh. Kismisnya tak ada biji Yang ada biji benda tu. Sya'ban. Allahumma barik lana Rajab wa ballighna Ramadan. Ini tengok sebab apa Nabi sebut. Ini hadis sahih. Maknanya, ya Allah, mohon berkat bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sebab ulama-ulama terdahulu apabila datang saja bulan Rajab, mereka perbanyakkan amal ibadah. Sebab inilah dia panggil training season, dia panggil waktu training. Waktu training. Supaya apabila kita masuk bulan Ramadan nanti, dia datang dengan penuh bergaya. Dia tak lupa dah tanya berapa rakaat. Ini masuk hari pertama dah main macam ni 8.20 8 tak payahlah. Duk bengong lagi. Nak pecah dah ada tiba bola lagi nak pecah 18 tahun 21 tahun. Duk bengong lagi main 8.20 apa benda 8.20 ni? Sepatutnya pergi dah 20. Mantap ustaz, tambah lagi 36. Sebab apa? Pasta. Elang dah lebih 1,500 dah. Boleh tuan-tuan baik. Kat mana tak boleh luput. Terlebih makan kismis. Mandi pagi awal sana. Mandi pagi ni tuan-tuan dia panggil apa dah? Menguatkan badan kita. Kita punya antibody. Tuan-tuan mandi pagi. Jangan mandi ini tip lah. Tip. Jangan mandi selepas waktu maghrib, sebab jantung pada itu dalam keadaan penat. Kita mandi pula memanglah tak sampai 21 lah. 18 go out. Itu petua dia. Jadi waktu pagi kita kena mandi segar. Memanglah waktu pagi mandi pagi-pagi. Tuan-tuan tak percaya, tuan tanya dari si sains. Orang yang mandi pagi ini sebelum fajar, masya-Allah dia akan badannya akan segar bugar. Baik. Kat mana lupa dah ni. Sebab dalam bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah Taala menggalakkan kita untuk kita perbanyakkan ibadah sebagai satu momentum untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Sebab itu dalam bulan ada antara amalan-amalan dalam bulan Rajab yang biasanya ialah yang kita syukurkan ialah berpuasa lah. Berapa? Puasa. Sebab kata Nabi as-sauli wa ana ajzi bihi.
Allah Ta'ala kata, kamu berpuasa dan aku akan memberi ganjaran kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya bulan puasa ini, bulan Rejab ini, bulan yang sesuai untuk kita juga, untuk kita nak gantikan puasa-puasa kita. Sebab kalau kita tengok bulan-bulan Zulkaidah, kita tak sempat. Lepas puasa, nak ganti puasa. Nak ganti puasa, lepas raya tak sempat. Sebab open house. Kuih berbalang-balang kuih, tak sempat nak habis. Zulhijjah tak sempat nak puasa ganti. Sebab lagi korban berpuluh-puluh kilo, walaupun tak pernah korban. Sebab jadi AJK korban penuh dalam peti ais, tak sempat. Kemudian bulan mana? Muharram tak sempat. Okey, jadi bulan yang sesuai untuk kita qada puasa ialah dalam bulan Rejab. Sambil-sambil training dan kita qada. Jadi kita kata, ustaz, kita laki ni mana ada qada ustaz. Jangan tuan-tuan. Sebab kita kata orang perempuan. Pengalaman saya 10 tahun dalam dekat LDM ni, apabila dipanggil apa? Apabila masuk bulan Ramadan saja, banyak pasti hitam bergerak. Hitam bergerak. Itu tanda akhir zaman. Yang keduanya, kereta beseran. Pusing. Pusing lagi. Rupa-rupanya dia makan dalam kereta. Cermin gelap. Bahaya cermin gelap. Pohon protela, bulan Ramadan, cermin kena buka. Boleh? Sebab kita kata bulan Ramadan ini bulan yang tak puasa bulan Ramadan, kita kata perempuan. Tapi yang sebenarnya orang perempuan ni dia 7 hari je dia tak puasa. Kan? 7 hari saja, my period, uzur dan sebagainya. Tetapi lelaki ni kadang-kadang 17 hari tak puasa. Alasan penat belayar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin ba'iddatun min ayamin ukhra. Maka siapa yang dalam kamu itu sakit atau musafir, maka gantilah puasa itu di hari yang lain. Jadi yang mana paling sesuai? Rejab lah. Dah ganti. Sambil-sambil kita niat, saja aku puasa bulan Rejab, qada, kerana Allah. Kita dapat 3. Kalau puasa hari Isnin, kita dapat kelebihan puasa hari Isnin. Kita dapat kelebihan puasa bulan Rejab. Kita dapat qada. 3 tuan-tuan kita dapat. Tapi kalau orang yang tak tahu, begitu je lah. Baik. Kemudian disebut bahawa Allah Ta'ala ini, dia nak memuliakan umat Nabi Muhammad ini, sampai satu cerita mengatakan bahawa ayam pun bercerita tentang manusia. Ayam. Tuan-tuan kena ada ayam ni? Kena tak kena ayam? Tak bunyi. Boleh tanya belah Rejab pun tak tahu. Hanya ayam pun tak tahu. Ini kisah untuk kita kongsi tuan-tuan pagi ini. Anak ayam ni kisah anak ayam dan ibu ayam. Bukan ibu ayam itu. Bukan ibu ayam tu. Anak ayam kata, bonda ayam dia kata, kenapa dia kata manusia ni macam-macam gelaran. Paman, tahu paman? Pegawai agama masjid. Koksen, panglima, FC, apa lagi? CO, gelaran. Macam-macam. Datuk Seri, ada Datuk. Hebat gelaran. Tan Sri. Anak ayam kata, wahai bonda ayam,
utuhnya manusia ni. Macam-macam ada gelar. Kata ibu ayam tadi, wahai anakku, engkau jangan kisah sangat tentang manusia. Walaupun Allah Ta'ala bagi dia macam-macam kelebihan dalam bulan Rajab, kelebihan dalam bulan Ramadan, kelebihan ibadat, ibu ayam kata, kalau mereka ini mati, gelaran dia tak ada. Dia panggil apa? Ada paman Kamruzaman, ada. Jenazah paman Kamruzaman tak ada. Jenazah komander ada, tak ada. Jenazah Major Ustaz tak ada. Kan ada tak? Tak ada. Jenazah pegawai Warren Al-Komando tak ada. Jenazah Al-Komkom tak ada. Al-PAP, Al-TNL, macam-macam lagi tak ada. Apabila manusia ini mati, kata ibu ayam tadi, dia dipanggil mayat. Dia panggil mayat. Kita pergi rumah mayat, tanya dia, mana mayat? Tak panggil dah, Tan Sri, tak panggil dah. Staff Sergeant, tak panggil dah, Staff Sergeant. Dia panggil mayat. Tapi kata ibu ayam tadi kepada anak dia, wahai anakku, kita ni sebenarnya Allah Ta'ala mulia. Anak ayah kata, gapo dia pula mulia tak mana, kata anak ayah tadi. Ibu ayah kata, hei anak, kita ni, dia kata, wahai anakku, kalau kita mati, kita ayah-ayah mati ni, kita ada nama. Anak dia tanya, nama gapo pula? Mak ayah kata, kita ni kalau kita mati akan jadi ayam. Allah panggil ayam percik, ayam masak merah. Mana ayam ni dia mulia sebab mati. Ayam percik, ayam madu. Duduk Saizat? Betul? Maksudnya ayam mulia pada kita panggil. Ada nama gelaran dia. Ayam percik, ayam madu, ayam bakar, ayam golek. Kita manusia, ibu yang katakannya dia, manusia ni apabila dia mati, habis gelaran dia. Orang tak panggil dah pangkat ke, gelaran ke apa, haji pun tak ada dah. Dia panggil mayat. Betul ni? Mayat. Jadi ayam tengok, anak kata, untung juga kita, kata anak ayam. Jadi tuan-tuan nak cerita hal manusia ni bukan setakat orang lain berbicara, ayam pun berbicara tentang manusia ni. Sebab kita ni Allah Taala beri kelebihan. Beri kelebihan kepada kita, Allah Taala beri kelebihan kepada kita ini supaya kita ini diletakkan di tempat Allah Taala, di tempat-tempat yang untuk Allah Taala nak muliakan manusia ini yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi tuan-tuan yang diminta Allah Subhanahu Taala, dalam bulan Rajab ni yang afdalnya kita ialah kita perbanyakkan puasa lah. Seulang balik lah. Kita cuba usahakan kita berpuasa. Sebab itulah momentum kepada kita untuk kita bertemu bulan Ramadan nanti dengan penuh bergaya, tak ada masalah dah. Takkan timbul dah bulan Ramadan nanti, minggu pertama pendek, minggu kedua total loss. Minggu kedua kena pergi full him. Kalau boleh kita nak TLDM ni, sepatutnya TLDM ni penuh, tak macam masjid lalu lah tuan-tuan. Sebab kita ni well trained. Tahu tak paman? Sebab masjid, saya dipahamkan Masjid An-Nur ini masjid yang terbesar. Terbesar ke? Masjid yang paling besar lah kan? Luas. Maksudnya Masjid An-Nur ni antara masjid yang paling besar boleh diisi ramai di negeri Perak mana? Nombor 3 di negeri Perak, tuan-tuan. Kena faham. Malu tuan-tuan. Sekarang ni kalau tengok draw, tengok, oi, mana paskalnya mana? Daewahnya mana? Yang atlet-atlet mana yang berlari base run sampai 6 keliling saya tengok. Tapi tak sampai masjid.
Yang ayam meh tu sampai 60 km naik basikal, 6,000, 7,000, tapi tak sampai masjid. Haram punya basikal. Kereta, ya Allah, wildfire. Kereta, tengok kereta dengan spoiler belakang, dia sudah baju belakang kereta. Dengan sport ring 18. Asus, ya Allah, dengan cermin tu. Tak sapa. Yang sapa dia kancil. Motor Honda buruk, yang rotek tak bayar. Itu yang sampai. Malu kita, tuan-tuan. Dalam ATM, nombor 1 nombor ATM. Masjid ATM. Dalam masjid ATM pun kita nombor 3 juga. Maknanya strain sepatutnya paling ramai. Ini subuh 3 baris dengan jarak 1 meter. Itu tanda akhir zaman. Tuan-tuan, masjid Temeloh, tuan-tuan. Masjid Temeloh, tuan-tuan biasa kan you viral kan? Itu semua geng-geng pesara penyakit gout, diabetes pinggan sakit buah pinggan tahap 4, kanser tahap 5, jantung tahap 6. Semua bypass semua, tapi penuh tuan-tuan masjid Temeloh. Tukar kebun ya. Pemandu Grab. Komando tak ada. Tak ada komando. Meja ada meja. Macam ada. Sajan ada. Tapi yang lain brand tak ada. PMP tak ada. Simen tak ada. Apa lagi? Bekalan lagi tak ada. Temeloh. Lainnya Temeloh. Oh ustaz ni jangan macam tu. Kita dalam masjidnya saka buruk. Inna ba'daz zanni ism. Setengah saka buruk tu doh. Kau saka baik. Ini masjid Temeloh. Kat sini. Saya kena mengadap pula ni. Dalam live Facebook. Tuan-tuan sepatutnya kita di sini fizikal mantap, fizikal tuan-tuan. Fizikal kita mantap, tak percaya tak pergi semua BMI, TikTok, Fulham, semua FE. Semua layak dapat elang teknikal, elang dewas, elang pas-pas semua dapat. Tapi masjid ada 4 baris. Malu kita, tuan-tuan. Kita ini adalah masjid yang ketiga masjid yang paling ramai, 3,500, tuan-tuan. 3,500. Tapi yang ada 3 baris, 1 baris kagak. 1 baris kagak. 2, saya tengok macam ada pesara dah ni. Tak tahu kan? Jadi malu kita, tuan-tuan. Jadi sepatutnya kita dalam bulan Rajab ini kita perbanyakkan baik kita berpuasa. Yang keduanya ialah tuan-tuan banyakkan solat sunat. Solat sunat. Sebab kita nak belasah bulan Ramadan ni tuan-tuan 20. Kita akan buat 20 ke 36 ustaz. Paman. 8 malu. Kalau 8 saya akan sembahyang kat luar Masjid Manjung. Masjid Manjung no tuan-tuan. Semua orang uzu-uzu tuan-tuan. Tunggu korang wairah mana-mana. Semua tuan-tuan saya tengok jalan macam ni, jalan. Pakai mask tuan-tuan. Sekejap buka, tutup sebab nyawa tak cukup. Tapi dia orang kuat tuan-tuan. Datang. Jadi dalam bulan Rejab ini kita banyak puasa sunat ada. Solat sunat. Perbanyakkan kalau boleh. Mandi pukul 4:30 pagi. Boleh? Boleh tak boleh? Mandi pukul 4:30 pagi. InsyaAllah badan tuan-tuan ni dia panggil keras. Dia akan jadi pejat. Tahu pejat? Pejat. Dia bagus untuk kita punya badan ni. Bagus untuk badan. Sebab apabila kita berajak kita banyakkan solat sunat. Ustaz, tak boleh lah ustaz. Nak puasa ustaz tak larat kita ni. Sebab kita BDI makan. BDI makan. Steward, pewiga makan. Makan. Tak sempat nak puasa. Banyakkan solat sunat. Ustaz, solat sunat tahajud beratlah ustaz. Okey, duty 3 was, duty 2 was, tak sempat. Okey, tuan-tuan, kalau kita tak mampu buat yang paling mudah saja, solat sunat wu apa?
Wuduk. Pernah buat tak buat ni? Ada kelas fiqh tak sini? Solat sunat wuduk tuan-tuan. Lepas ambil wuduk, pergi sembahyang kat rumah ke kat Allah, saya aku sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Sebab apa saya kata begitu tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dia bertanya kepada Bilal bin Rabah. Bilal, kata Nabi, aku dengar tapak kakimu berjalan-jalan di syurga. Nabi dengar. Jangan selipar. Bilal ni Bilal. Bukan AJK pengurusi, bukan bendahari. Bilal. Ustaz tak kagak dia Bilal, aku dengar tapak kakimu berjalan di syurga. Sereng. Sekali lepas baru lah, bunyi lain sikit. Bunyi sereng. Gapa dia amalanmu, Bilal? Ni tanya, nak cerita kat tuan-tuan. Tuan ni makna tuan-tuan berpeluang untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan tak mampu, tak mampu nak solat tahajud, nak puasa dan sebagainya. Kata Bilal, antara amalan aku ialah aku selalu solat sunat wuduk selepas aku berwuduk. Itu je amalan Bilal yang Bilal tak tinggal. Itu asbab dia bunyi tapak kaki dia berjalan di syurga. Sebab tu kita jangan memandang remeh tuan-tuan soal ibadah. Sebab kita tak tahu di antara banyak amalan-amalan kita ini, mana yang Allah Ta'ala nak jadikan asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Ustaz, tak urut Ustaz. Tak urut juga semasa nak wudu. Uzur dia ni. Sebab dia dalam dia punya rekod full him dia FE. Okey. Maka apa dia lagi? Baca Al-Quran. Sekarang ni Al-Quran ini ada di mana-mana. Dalam handphone pun ada. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan nak baca Quran pun banyak baca WhatsApp dia baca Al-Quran. Sepatutnya kita sebelum subuh baca Quran. Tak payah banyak lah. Bukan sampai ikut macam kita punya kakak. Alhamdulillah. Sebelum subuh 2 juzuk, 3 juzuk. Tuan-tuan, 3 kol cukup lah. Wallahu ahad, Allahu samad. Lewat AB. Cukup lah. Lepas subuh, baca juga. Lepas subuh. Saya, insya-Allah lah, saya paling lepas subuh saya akan mesti 2 muka surat. Setiap hari, setiap pagi. Okey, kalau tak sempat juga, ada baris dan sebagainya, saya akan pasang handphone saya dalam kereta on the way bawa. Kadang terlepas atas lampu merah. Itu rezeki lah, tu berkat. Baca Quran. Kemudian yang ketiganya ialah kita bersedekah tuan-tuan. Bersedekah ajar kita. Bulan Rejab start bersedekah. Mula-mula RM5. Hari kedua RM10. Hari ketiga RM50. Bulan puasa RM100. Sebab ada riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba saja bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah seperti angin. Seperti angin berlalu mana-mana apa. Tapi kalau kita nak masuk bulan Ramadan baru nak start solat sunat, mulalah ada selidip. Kalau hari Ramadan baru kita nak start bersedekah, alamak lagi bajet. Alamak lagi bajet nak balik kampung sudah. Sebab kita tak prepare. Sepatutnya kita dah prepare dah. Duit klaim kenderaan pada bulan ini standby. Duit klaim bulan ini standby. Duit pada bulan ini standby untuk Ramadan. Maksimumkan bulan Ramadan.
Boleh tuan-tuan jadi untuk rejab ni, tabur-tabur masjid tu pastikan masuk. Pagi-pagi masuk. Pagi-pagi ni tuan-tuan yang Allah SWT, Allah Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk berada menunggu waktu pagi, nak tengok siapa di kalangan hamba dia yang telah memberi infak. Sebab malaikat ini akan berdoa pagi, bertembung pagi besok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan derma Zuhur, start Zuhur tuan-tuan. So mana lebih baik? So kita kena cerdik. Nak ibadah pada Allah Ta'ala kena cerdik. Jangan doa kat maghrib, jangan bagi sedekah kat maghrib. Masa tu sikap. Sebab malaikat ini tuan-tuan, dia berada kat tabur-tabur. Tengok. Komander, RM5. Meja 100. Tengok 100 meja. Betul tak? Faham Suka Pak Mak, suka teman ni betul lah. Kan? Sebab kita tengok tuan-tuan, saya sebenarnya saya merasa bahawa sebenarnya satu lintasan, saya tak tahulah, dia satu apa datang dalam hati saya sejak akhir ini. Wahai Rahim, duitmu, gajimu tu bukan duitmu, itu Allah punya. Itu Allah punya. Maknanya itu amanah. Tuan-tuan bayangkan, gaji kita 10,000, pakai warung 15,000. Kan? Tapi yang duit kita pakai mana? Saya tanya tuan-tuan. Tak banyak mana pun. Kat mes RM1 je makan, 10. Tapi makan macam hotel. Air teh tarik 6 kali order. Tambah. Tahu tak? RM1 saja. Yang lain tu bagaimana? Bayar kereta, bayar rumah, bayar parking, bayar itu, bayar ini. Mana untuk kita ni? Puluhan tahun bekerja, mana yang kita dapat? Betul kan? Itu tanda dia. Jadi tuan-tuan, kita kena spendkan duit kita ini untuk infak, bersedekah. Sedekah ini ialah untuk kita nak bina kehidupan yang lebih lama di akhirat nanti. Sebab ramai orang dia kumpul harta banyak semasa kat dunia. Dengar umur dia panjang, tak ada dalam sejarah dunia tuan-tuan, umur hidup kat dunia lebih panjang daripada akhirat. Tak ada orang dalam dunia umur dia hidup kat dunia lebih panjang daripada akhirat. Tuan tengok sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur 63 tahun. Maknanya Nabi yang mulia kasih Allah Ta'ala 63 tahun saja diberi oleh Allah untuk hidup atas muka bumi ini. Tapi Nabi berada di alam barzakh berapa lama sekarang? 1400 tahun dah berlalu. Mana di alam akhirat. Itu Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Macam mana dengan orang-orang terdahulu? Hidup sekejap saja. Kan? Tuan-tuan tak tahu dah, saya tengok macam tak lama. Ustaz ni tengok lama ni. Ustaz ni. Sebab ustaz kita doa, Allahumma tawil a'marana. Ada? Ustaz ni biasanya panjang umur. Sebab pada jemaah berdoa untuk ustaz. Ustaz mati awal, siapa nak urus jenazah tuan-tuan? Siapa nak urus? Sebab tu kita macam saya berdoa supaya kita ustaz ni umur panjang. Kalau isteri biar isteri meninggal dulu. Sebab kalau kita meninggal dulu, isteri tak boleh solat kat kita. Dia nangis 3 hari, mana duit gratuity? Mana duit kecing? Betul tak? Betul tu. Kalau isteri mati dulu, kita cakap kat dia, abang boleh mandikan jenazah ayah. Abang boleh baca Quran untuk ayah. Abang boleh hantar ayah sampai kubur. Lepas tu baru abang kahwin. Kalau abang mati dulu, ayah tak boleh buat apa-apa. Betul tak paman? So doa. Tapi kalau hakikatnya ialah lelaki ramai yang mati dulu. Ramai lelaki yang mati dulu sebab stres. Tak percaya? Dalam masjid ramai lelaki yang mengantuk, tunduk. Stres. Bila lah nak habis kuliah ni?
Lepas tu nak baris, nak ni, kena tegur. Malam-malam kena WhatsApp. Minta status, OOD, PLB. Ada dia officer, pegawai ni, bertugas sila melapor. Jadi kita stres, pun mudah mati. Stres, memang betul. Lelaki mudah sebab apa perempuan dah mati? Sebab perempuan ni kalau tengok dia psikologi dia banyak bercakap, membebel. Ini psikologi lah. Ustaz ni cakap psikologi. Saya ada master psikologi lah. Bukan ada CJ menyelam, tak ada. Sebagai psikologi. Sebab apabila kita ini orang yang selalu bercakap, sebab tu Ustaz tak panjang omong bercakap, ceramah tak berhenti, tak berhenti, tak tahu. Apabila kita bercakap, dia akan keluar. Yang stres dia tadi keluar. Sebab tu perempuan isteri kan, apa benda dia cakap, kita tak tahu, bawa cakap kan. Sebab tu orang perempuan, umur dia apa? Panjang. Kat kampung saya, tuan-tuan ni, majoriti janda ada. Ini tua lah. Janda sinar mata. Tua-tua semua 60, 70, mak saya 80. Yang laki-laki ni pupus. Yang ada seorang dua ya, tu pun go out. Jalan sini. Kat surah 2 orang saja. Tunggu ustaz kagak balik barulah penuh masjid. Surah. Kelas saya kata kampung saya tu. Kampung apa nama? Bacok City, Kelantan. Saya tengok, saya study lah kan. Saya tengok, seperti saya kata tadi, berdasarkan kepada saya tengok, benarnya perempuan ini dia umur dia apa? Panjang. Lelaki ini umur dia pendek. Sebab bukan pendek sebab apa? Sebab faktor tekanan kerja. Faktor tekanan kerja. Dan saya tengok tuan-tuan, saya tengok kebanyakan yang kerja pelaut, dia kerja rumah batu semua muka nampak tua. Sebab dia punya stres, dia panggil stres. Ustaz nampak muda-muda. Tengok ustaz kamu zaman. Umur ustaz berapa dah? Tuan-tuan rasa umur saya berapa? 25. Kuat bodek. Maksudnya ialah apabila kita ustaz ni dia banyak baca Quran, dia banyak ceramah, jadi dia tak stres. Lepas tu dia ada terapi dia malam-malam. Mandi 4:30 pagi, tak stres. Boleh tuan-tuan jadi begitu. Jadi maksudnya ialah kesimpulannya tuan-tuan yang Allah Taala, kita maksimumkan dalam bulan Rejab ini amal ibadah kita, sedekah kita, kalau boleh siapa yang ada kekuatan solat puasa sunat, siapa yang tak ada kekuatan mana solat sunat, bersedekah, mengaji Al-Quran. Sekarang tuan-tuan kita mula. Sekarang tuan-tuan. Jangan tunggu hari jadi. Kita KMO tu tuan-tuan, 3 bulan kita training. Padahal bukan usukan apa berserah je. Yang mudah-mudah yang biasa kita buat dah kan, tapi kita training. Sebab kita dapat yang terbaik. Kan? Tapi begitu juga bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan atau dekat yang nak hadis sekarang ni berapa bulan dah, tinggal sebulan 7 hari lagi lah sebab 23 kan. Siapa? Jadi inilah waktu sesuai untuk kita praktiskan supaya wabalighna Ramadan, kita sampai Ramadan ini, tahun ini, supaya Ramadan kita tahun ini yang terbaik, sedekah kita, solat tarawih kita full dan cukup 20, bukan 8. Bukan 8 campur dengan isyak. Saya 8 ustaz, siapa dengan isyak? Mana boleh tengok. Itu pun nak belik lagi dengan Allah Ta'ala. Sebab tu ayam bercakap, pelik manusia ni. Tuan-tuan, jadi bulan Ramadan juga cuba kita biasakan sedekah kita ada kita punya peti-peti itu perbanyakkan. Sekarang ni saya tengok tuan-tuan kutipan jemaah kita maintain 3,000 je. Tapi komander ramai. Sepanjang komander saja dah 3,000. 3,000 lebih ya tuan-tuan. Saya tengok statistik. Apa masalah Jawa ni? Itu kawan darat je ikut 3,500. Kalau tidak tak sampai kok. Sepatutnya kita lebih ada peningkatan. Sebab kita study tuan-tuan ni, kita study tengok. Saya setiap hari Jumaat, saya punya paman ni pegang agama masjid, selalu atas status dan agama masjid. Bulan ini pendapatan kita, kutipan kita 3,000. 3,000 je tak lagi. Tak pernah mencecah 8,000.
Saya harap minggu ni 8,000. Boleh Ustaz? Saya akan belasah lah khutbah nanti. Minggu ni saya khatib. Betul tak? Tengok. Sebab tuan-tuan, pengalaman saya lah tuan-tuan. Saya nak sebut tapi tak apalah. Kita sebut ni sebagai motivasi lah. Apabila kita bersedekah, nak bersedekah banyaklah. Memang kita rasa hati kita rasa, ya Allah, beratnya lagi bajet semua kan. Tapi kalau kita pejam mata sekali, zam, Lieutenant Commander, teknikal elang ada. Ya elang tu masuk. Memang apabila hari pertama begini, sudah dah rotek tadi bayar lah, sudah dah. Tapi tuan-tuan ni, kali kedua, kali ketiga, dia kata tenang, dia kata tenang tuan-tuan. Cuba buat sekali. Minggu ni Jumaat 100 yang Jumaat ada ni. Saya nak tengok statistik ada punya pendapatan macam mana. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Oh, 3,000 dah Ustaz. Kan? Cuba buat sekali. Cuba buat. Sebab saya dah buat. Masa mula-mula tu, sudah dah lah. Rasa macam, alamak, bil telefon tak dibayar dah lah. Lagi bajet dah lah. Masuk warna purple. Kalau captain, double purple lah. Tak? Sebab kita rasa, tak banyak. Tak banyak. Semalam saya pergi tukar tayar kereta saya. Saya pergi nak tukar tayar. Kereta saya lah. Saya pakai kereta buruk-buruk je. Tayar Recon ni. Tayar bandar. Kereta isi saya masuk. Saya kata, tayar apa? Saya kata, Goodyear tak ada. Tayar apa? Apollo apa? Saya ingat coklat je. Tayar. Apa ya Apollo? Berapa? 180 tuan-tuan. Tayar nak pergi tarik je. 180. Saya kata, takkan isteri meja nak pakai tayar 180. Saya kata, kontinenter 220 tak jadi. Tayar kontinenter 220 untuk Grand Livina. Tuan-tuan bayangkan, kita kedekut nak sedekah 220 untuk masuk tabung. Satu saya lari tuan-tuan. Alasan nak Goodyear. Sebab dua biji 440. Bayangkan kalau itu pun kita bajet dah setahun tukar tayar. Kalau sebelah malu kita ke orang. Meja tukar tayar sebiji-biji mana boleh. Gaya standard nak jaga. Mandi pas tengah pagi takkan macam tu ni patah cover. Maksudnya tuan-tuan, kalau tayar pun boleh kita boleh bayar, itu tayar Grand Livina. Kalau tayar Wayfire, tayar Astray yang 18 punya kan? CRV 800 tuan-tuan. Saya tanya ada satu kawan saya, dia pakai Honda apa nama? Honda Alice. Apa macam Honda Alice? Macam tu lah yang MPV tu. 800 biji tuan-tuan. Lambo tuan-tuan. Commander boh. 2 biji 1,600. Ni, Mastercard. Zang, tak kisah lah. Hutang tak hutang. Lepas ni, kita punya tabung majlis kita kena buat style Mastercard juga. Beli hutang. Zang, tarik. Commander. Tengok senari. Oh, hutang 2 kali bayar. Lepas dengan Maybank. Betul tak? Itu kita tak berkira tuan-tuan. Rotek kereta 1,600. Kalau 2.0 ke atas lah. CRV 2.4 2.4 kan? Berapa insurans bayar paman punya? Rahsia apa semua orang pakai CRV. Kan? Itu kita bayar relax. Jadi nak bayar untuk akhirat, untuk banglo kita akhirat, yang makanan kita untuk kita topak yang akan lama dengan akhirat, itu pun kita berkira. Alamak tuan-tuan, penatlah macam tu. Kita dah berkira dengan Allah Ta'ala, sedangkan Allah tak berkira dengan kita. Allah bagi Ta'ala belah Rajab. Tengok Allah bagi lagi. Tak mampu puasa, salat sunat, tak boleh sunat tahajud, paling lemah pun salat sunat wuduk, paling lemah lagi salat sunat mutlak. Itu semua bonus reward Allah Ta'ala nak bagi pemuda kerja masuk syurga. Tapi kita ni buat liar. Jadi tuan-tuan, yang dirahmati Allah Ta'ala, dah 7.30 dah ni. Makanan pagi ni sarapan tak ada. Semasa layan diri di pasar. Nama masing-masing saya tak faham kenapa masjid tak ada makanan.
Masjid Temeluh dia ramai pagi, dia ada makanan. Jadi berdalilkan kepada ni FB Live ni, harap pengusi dengar lah. Puasa-puasa lah, yang puasa gotok kodoh tu tak puasa ni, tak puasa apa. Tahu tak? Waktu canai ke makan sikit kita merapat satu rahim tu kan. Masjid Temeluh tuan-tuan jadi macam Allah Taala. Jemaah marah. Kenapa tak ada sarapan? Tapi bukan duit masjid. Duit dia orang. Duit dia ni, komander, pegawai warren. Ni macam Elang ada ni, Pascal. Basikal 7,000 beli-beli, takkan tak ada belanja sikit kan? Betul? Ada. Maksudnya Masjid Temeluh tuan-tuan. Ada je kuasa, ada dia punya community tu, kenapa tak ada makan? Kenapa tak ada makan? Kalau duit masjid tak ada, tak apa, kita orang top up. Kita orang top up. Itu semua pesara-pesara. Semua tu bukan nak kata dia ni kerja CEO lah, manager. Tak ada. Dia semua petugas kebun, tok sia yang kerja Grab, semua itu biasa saja. Tapi gitu maksudnya begitu. Jadi tuan-tuan ya Allah Taala, mudah-mudahan sama-samalah kita dalam bulan Rejab ini kita berlumba-lumba berlumba-lumba kita ini dalam melatih, membina momentum kita untuk kita mencari kesempurnaan dalam bulan Ramadan, sebab kita tak pasti tuan-tuan adakah bulan Ramadan yang akan datang tahun hadapan kita akan bertemu atau tidak. Sebab tu kena banyakkan doa, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini hadis sahih. Nabi syur kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, supaya kita sampai di bulan Ramadan. Sebab dalam Ramadan itu Allah Taala sediakan pula Allah Taala sediakan pula kelebihan-kelebihan untuk sampai pengampunan dosa Allah Taala kepada hamba dia. Jadi kalau kita tak ambil peluang ini tuan-tuan, jadi kita rugilah. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah untuk sesi tazkirah ya tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat. Mudah-mudahan sama-sama kita pertikatkan, kita perbaiki amalan-amalan kita untuk mencari momentum. Kita saja tuan para ulama, orang-orang soleh tuan-tuan, bulan Rejab ini mereka ini berpuasa, melatih berpuasa sebab nak mencari kesempurnaan dalam bulan Ramadan. Sebab tak jadi kejutan dalam bulan Ramadan, banyak puasa, banyak solat sunat, banyak bersedekah, banyak baca Al-Quran sebagai latihan awal untuk nak memasuki fasa Ramadan yang diberkati oleh Allah SWT. Saya rasa sekadar saja sebagai ingatan bagi saya dan tuan-tuan semua. Wa aqulu qawli hadza wa asallallahu ala azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.